Hai, kembali lagi bersama Adi dan Lalan dalam The Laram Show Podcast. Kita akan bercerita tentang inspiring stories and lifestyle bersama tetamu jemputan kita. Untuk anda yang baru join, podcast ini boleh didengari di Spotify dan boleh ditonton di YouTube. UOLS TV. Eja betul-betul ya. UOLS TV. Okey, terima kasih Lan. So, apa khabar kau hari ni? Baik saja. Good. Okey, seperti biasa tugas aku untuk memperkenalkan tetamu undangan di setiap episod. Dan Siapakah? kali ini tetamu undangan kita seorang yang segak, kacak, Lagi. kelakar orangnya, pandai bergurau sendalan. Yes. Tapi ini adalah amaran keras. Okey? Kalau salah bual dengan dia ni, alamat jawabnya see you in court. Halamak. Objection, Your Kau nak tahu Honor. siapa dia? Siapa ni? Objection, Your Honor. Siapa ni? Kita perkenalkan tetamu minggu ini adalah Faiza. Hey! Hello. Waalaikumsalam. Kita ni pakai hitam sebab kita ingat di muka pengadilan. Kan, kita semua pakai hitam, konsep hitam. So kita tukar konsep sikit lah hari ni. Selalu orang nampak lawyer hitam putih kan. So I tukar lah. Izzat tukar sihat? bagi warna merah. Alhamdulillah sihat. Adi sihat. Lalan sihat. Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Syukur Alhamdulillah, sihat. Good. Okey, untuk pengetahuan penonton kita dan pendengar kita, Faizat ni, kita panggil dia Ijat dia, seorang peguam sivil dan syariah yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang guaman. Okey, kita akan tanya banyak lagi soal keadilan dengan Izzat ni. Okey, sebelum tu kita nak check dulu OOTD kita masing-masing dalam Let's Laram. Hari ni I dengan Lan twinning lagi. I pakai redang daripada Laram Lifestyle. Lan pun sama tapi gaya I berbeza sikit sebab I mengenakan jaket dan juga topi Bruno Mars. Okay, siapa yang nak tahu pendengar podcast, nak tahu macam mana design Laram ni, boleh pergi ke website kita www.laramlifestyle.com ataupun di IG kita. Apa Lan IG kita? Laram_lifestyle. Korang boleh shop menggunakan promo code The Laram Show untuk mendapatkan 10% diskaun. Seperti yang kita orang tengah tunjuk dekat gambar sekarang ni, baju redang color hitam ini adalah gabungan kurta, baju Melayu dan baju kurung Kedah. So dia adalah fashion unisex yang boleh dipakai oleh lelaki dan perempuan. Dia collar tinggi, lepas tu ada pocket kat dada, lepas tu bahagian belakangnya dekat pinggulmu yang seksi tu dia tertutup sikit. So dia macam mesra syariah dekat situ. Yes. Okay, sangat selesa ya design ni. Okay, cukup pasal the Laram Lifestyle. Okay. Tapi sebelum tu Lan, sebelum game kita tanya Izzat pakai apa ni? Yes. Saya pakai dia macam baju Melayu tapi lengan pendek. So I just bought it dekat mana hari tu tak ingat dah, lama dah. So boleh pakai pergi kerja, boleh pakai pergi solat. So adakah ini jenama local product tempatan? Bukan, tak ada jenama sebenarnya. Kira ini yang penting selesa. Yang penting selesa, betul. Kira ini fashion Izzat conference meeting ke? Lebih kurang lah. Kalau conference selalu pakai collar lah, smart sikit. Dia tetap image seorang peguam bela ya. Okay, kita akan main game. Game ni rapid fire. Okay, Izzat kena bagi satu jawapan, saya bagi dua pilihan jawapan. Okay, ready? Dia berkenaan tentang gaya apa yang Izzat nak pakai. Okay, ready? Kita ke pilihan jawapannya. Pertama, kopiah atau songkok? Songkok. Baju Melayu cekap musang atau teluk belanga? Cekap musang. Okay, corak sampingnya peta atau bunga? Bunga. Keris atau pedang? Keris. Kain atau seluar? Seluar. Okey, capal atau kasut? Kasut.
Okay, Adi, ready tak? Oh, Adi dah macam sambung. Okay, ini resultnya ya. Okay, Adi, kalau tengok daripada gabungan seluar capak keris, bunga, songkok, cekak, musang, segala benda ni, kau rasa dia ni laram atau tak melaram? Okey, para pendengar ya, macam inilah. Kalau dilihat dari pemilihan jawapan yang diberikan oleh Ijat tadi untuk soalan rapid fire kita kali ini, seolah-olah seperti kapal pecah yang tak ada arah. Oh. Jadi, sorry Ijat, you are not Adi, laram. tak. Adi, Lalan, sebenarnya the fashion yang kita tengok ni sebenarnya actually dia hybrid. Dia ada klasik dengan modern. Okay. Pandai kau pandai jawab kan? Okay, itulah dia segmen OOTD Laram, OOTD Let's Laram sudah selesai. Tolong jangan saman kami ya Ijat. Semua ini adalah sekadar gurauan semata-mata. Okay, sekarang ni. Okay, No back to the problem. serious questions. Apakah obsession Ijat dalam berfashion? Obviously it's kasut lah. Kasut. Okay, berapa banyak kasut you ada? Oh. Dah tak muat Adi almari. To be honest, dah tak muat almari. Okay, roughly berapa? Roughly sekarang ada dalam almost 30 pasang. Very rich. Very rich. Very rich. Okay, kalau aku nak tanya kau Ijat, kenapa kau nak banyak kasut? Kalau ada macam wedding, event kat hotel, then akan pakai lah. Then akan, macam biasalah kita akan ambil baju and then pilih kasut mana sesuai ke tak sesuai, berdiri depan cermin, macam tu. Pemilihan kasut untuk Izzat tu certain brand ataupun harga ataupun design? Harga tak kisah, design lah. Design Design. Bukan brand-brand tertentu. Brand tertentu pun tak juga sebab most of my shoes banyak daripada brand-brand yang berbeza. Okay, satu lagi soalan sebelum kita ke segmen seterusnya. Kasut yang paling Izzat sayang? Favorite? My loafer, Sergio Rossi. Favorite. It's a loafer. Diperbuat daripada kulit rusa. Berdentum. Memang aku berdentum. Aku nak terjatuh. The one and only. So sayang lah kasut tu. Jarang pakai. Berapa kan? Sebab dia macam berdentum kan. Berapa kali kau pakai kasut tu? Yes, banyak kali. Banyak kali. Banyak kali. Sebab berbaloi. Macam kita U-turn macam aku. Kalau lagi mahal dia lagi macam tak jejak. So aku akan beli barang yang tak mahal. Tak rasa rugi ke sebab dah beli kan mahal-mahal badan tak pakai, tak rasa rugi ke? Aku pun macam Lan juga. Very very special occasion. Dia macam kasut ni special occasion je. Tapi kasut berjenama kena pakai. Kalau penonton dan pendengar nak tahu macam kena pakai. Ini macam tragedi yang berlaku tak ladan. Tak pakai semana-mana macam mana dia akan keras dan crack. Betul. Setuju. So rugi je. Kecuali kalau ada penyimpanan yang betul. Tapi itu satu. Betul juga. Okay, stop pakai berfashion. Sekarang ni kita nak ke segmen yang lebih serius lagi. Sedikit. Okay. Segmen Siapa Itu? Okay. Kali ni kami akan membawakan anda, para pendengar semua, ke sebuah ruang makan di rumah Pakcik Leman. 3, 2, 1, action. Abah, dah sign dah surat wasiat yang Along kasih semalam? Along, tak nampak ke Abah ni tengah makan? Depan rezeki ni kan, tak baik bincang pasal harta. Angah, kau jangan nak tunjuk baik je. Kau dah lupa ke? Kau tak tengok apa jadi dengan arwah Pak Lang kau? Habis semua harta dia kerajaan ambil. Duit Faraid tu tak settle dah bertahun-tahun sampai sekarang. Kau nak macam tu? Kan ya tak iya juga cakap Along tu. Abah, cepat habiskan makanan tu, pergi basuh tangan. Jah pergi ambil surat tu dekat atas dengan pen dekat laci atas. Abah tunggu tau. Sampai hati korang buat Abah macam ni. Nak telan nasi pun tak sempat. Nasib baiklah mak kau dah tak ada lagi.
Kalau dia nampak perangai korang begini, Allahu Akbar. Orang tua ni nak berdrama pula dia. La ilah. Ni siapa pula tengah hari rembang ketuk pintu rumah orang ni? Angah, kau pergi tengok. Kejap. Encik. Cik, saya siapa? Hai, Assalamualaikum. Saya Faizat. Saya pengacara untuk Pak Sulaiman. Nak bincang pasal wasiat sikit hari ni. Boleh? Ni siapa ni? Ni siapa ni? Abah jangan pandai-pandai ya. Sign ni surat yang lokasi semalam tu. Ngarut. Tenang cik, biar kita selesaikan cara baik. Kesian kat Pak Sulaiman ni. Ini bukan caranya kita nak tuntut wasiat. Kita ada cara yang lebih diplomatik dalam hal ni. Pandailah dia masuk. Sungguh tragis, sungguh kurang hajar anak-anak Pak Sulaiman ya tadi. Rasa macam berlakon cerai kerama lah kita. Okay, thank you. Itu situasi biasa kan. Itu situasi biasa dalam kalangan dalam kalangan kita rakyat Malaysia, orang Melayu lah especially kan, when it comes to harta pusaka, harta peninggalan keluarga, itu memang orang berebut. Tak tahu apa yang dikejarkan sangat kan. Okey. Kita nak tahu kita kupas pasal wasiat. Hari ni penonton dan pendengar kita akan bercerita tentang wasiat. Apakah kepentingan wasiat? So kita nak tanya Izzat, apakah kepentingan wasiat? Alright, okay. Thank you Adi, thank you Lalan. Basically wasiat ni ramai yang anggap macam benda ni remeh. Dan ramai orang yang tersilap membezakan wasiat, faraid dengan hibah. Okay, so 3 benda ni adalah 3 perkara yang berbeza. Dan wasiat sebenarnya adalah lebih, nak kata darjat dia bukan darjat lah. Wasiat tu lebih tinggi daripada faraid sedikit. Sebab apabila si mati meninggalkan harta, benda pertama yang kita kena buat adalah untuk perbelanjaan menguruskan jenazah. So kena bayar semua tu dulu settle. Contoh dah, ada 100,000. Saya bagi analogi lah, senang nak faham kan. 100,000. So daripada 100,000 tu, perkara pertama yang kita kena buat selepas si mati meninggal dunia adalah untuk kita bayar semua perbelanjaan untuk menguruskan si mati. Maksudnya pengkebumian, urusan jenazah, semua-semua tu bayar. Yang kedua adalah membayar hutang si mati. So settlekan semua hutang dia, loan ke ataupun, tapi loan sekarang kita dah ada insurans sendiri kan. So hutang kereta ataupun hutang persendirian dengan kawan-kawan dia ke. And then kita kena, yang ketiga adalah kita kena laksanakan wasiat. So taraf wasiat ni adalah selepas daripada harta tu, yang pertama tadi uruskan jenazah, yang kedua kita bayar hutang dia, yang ketiga adalah pembahagian wasiat. Kalau dia ada wasiat dan kita kena settlekan wasiat dia. Yang keempat adalah harta sepencaran, jika ada. Yang ni jika ada lah. Maksudnya kalau ada si mati meninggalkan isteri, for example, dua orang isteri, so kena bahagikan harta sepencaran dulu. Dan yang terakhir, barulah kita faraidkan harta si mati. So dah tolak semua ni daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 jika ada. So dah tolak semua ni, baru kita bahagikan secara faraid mengikut undang-undang Islam lah. So apa yang kita kena faham untuk kita menjelaskan definisi wasiat ni sebenarnya dalam Al-Quran sendiri ada bagi tahu surah Al-Baqarah ayat 180. So maksudnya Allah bagi tahu sesungguhnya umat Islam itu diwajibkan apabila dia hampir mati dan jika dia ada harta yang banyak. So hendaklah dia membuat wasiat kepada ibu bapa ataupun kaum kerabat dengan cara yang baik. Menurut lunas Islam lah. So itu adalah satu kewajipan sebagai seorang Islam. So itulah taraf wasiat tu. Maksudnya wasiat ni dibenarkan menurut lunas Islam dan it's mentioned dalam Al-Quran itself. So apa yang dimaksudkan dengan wasiat tu sendiri adalah ikrar ataupun perjanjian ataupun ikrar yang seseorang ni buatlah untuk menyempurnakan pengagihan harta dia selepas dia mati, bukan kepada waris dan ahli waris yang terlindung daripada menerima harta pusaka. So wasiat ni kita kena faham tidak semestinya kepada ahli waris, sebab ahli waris dia akan dapat faraid dia. That's why kita buat wasiat tu. Dan wasiat ni lebih diutamakan kepada orang yang harta dia banyak.
kan. Kalau macam kita ni lah mati-mati tinggal RM10 ni nak buat wasiat apa ya? Okey, Ijaz, apakah fungsi amanah raya? Actually dia adalah satu badan yang menguruskan harta pusaka, di mana kalau contoh ada harta pusaka yang tidak dituntut oleh ahli waris. Maksudnya selepas si mati ni mati, ada contoh duit dalam tabung haji, duit dalam KWSP for example yang tidak dituntut. Dia ada tempoh-tempoh masa dia. Yang tu saya kena check balik, tapi benda tu, information tu semua ada. So kalau tidak dituntut dalam tempoh waktu tertentu, maka semua harta, duit akan diberikan kepada amanah raya, di mana amanah raya ini adalah satu badan yang menguruskan harta pusaka si mati yang tidak dituntut oleh ahli waris. Itu yang tidak dituntut ya. Kalau dituntut maknanya amanah rakyat taklah masuk. Tapi pernah juga ada aku terdengar lah amanah rakyat akan masuk, tak kisahlah dituntut atau tidak, bila si mati ada lebih sekian-sekian amount dalam akaun bank, misalnya RM50,000, amanah rakyat akan ambil. Walaupun ada pewaris yang akan menguruskan, amanah rakyat kata kita orang akan ambil, kita akan freezekan akaun tu untuk dibahagikan. Yang tu selalunya amanah raya, sebenarnya amanah raya bukan amanah rakyat, sorry. Amanah raya amanah raya. Dia akan ambil harta tu untuk dia jadi pentadbir sebenarnya. For example, ada isu dispute di kalangan ahli keluarga, maka amanah raya ni akan come into picture untuk jadi sebagai pentadbir harta. So dia akan tentu sahkan siapa yang layak dapat. Ini isu-isu ni macam terpencil sikit lah. For example, macam ada isu-isu anak angkat, tapi anak angkat jarang berjaya dalam mendapatkan harta pusaka semati. Contoh lain adalah anak yang kurang upaya, disabled person and everything semua. So akan ada yang bawah umur, so akan datang yang amanah raya ni untuk menguruskan sebagai pentadbir harta pusaka tu. So isu-isu tu terpencil lah Adi sebenarnya. Benda tu tak terlalu meluas sangat lah. Banyak isu tu selalunya terpencil je. Okay. Alright. Dalam masyarakat Melayu, especially Melayu, adakah penulisan wasiat ni telah jadi trend? Sebab kita ni masyarakat Melayu macam jangan cerita pasal harta sementara orang tu belum meninggal lagi. Sebab kita terlalu respect dan hormat kepada orang yang bakal meninggal ke ibu bapa kita. So kita tak bercakap pasal harta sebelum dia meninggal. So macam mana dengan soalan saya? Bagi Ijaz lah kan, benda ni sebenarnya bukanlah satu isu yang besar. Sebenarnya nak kata keperluan tu ada sedikit lah keperluan and ada kepentingan dekat situ. So sebagai anak for example pertanyaan kalau kita nak tahu sama ada mak ayah kita sebelum dia meninggal ada buat wasiat ke tak, itu wajar sebenarnya kita tanya. Untuk kita tahu, untuk menunjukkan yang kita ni tahu selok-belok tentang wujudnya perwasiatan dan sebagainya, dan untuk kita ambil maklum perkara-perkara yang berkaitan dengan benda tu sebelum someone pass away. Dan itu menunjukkan kita cakna. Kita ambil tahu dan kita berilmu dan kita ambil berat tentang hal-hal keluarga. Sebab kalau tak nanti, contoh kalau benda-benda macam ni tidak diberitahu, kita tak ambil tahu tentang harta keluarga banyak mana and everything semua. Bukan kita ditamak, tidak. Tapi cuma kita nak tahu supaya benda tu tidak salah tafsir, tidak disalahgunakan, tidak disalah uruskan. So benda-benda macam tu kita kena tahu. At least kita tahu on the surface pun tak apa. Oh, ayah ada rumah 5 biji for example, rumah sewa dia kat sini. So tahu on the surface pun tak apa. In detail for example macam HSD number berapa, harga market value berapa, tu semua later tak apa. Tapi at least kita tahu ayah kita ada harta macam ni. And it's very important sebenarnya dalam kalangan kita orang Melayu ni, ramai yang menganggap wasiat ni macam tak penting. Wasiat ni macam tak apalah, ada ke tak ada tak penting lah, tak nak tahulah. Tapi sebenarnya it's very important for you to know, especially family yang berada lah, kan, yang tahu mak ayah harta banyak semua kan, sebab nanti jadi berebut, susah. Betul lah. Macam Lan cakap tadi sambung balik membackup apa yang Lan cakap tadi. Kita sebagai daripada keluarga Melayu ni, kita bila bercakap pasal wasiat, bila mak bapak kita masih lagi hidup,
kita anggap macam benda ni macam nak ambil harta dia. Macam tak sabar-sabar nak bagi orang tua kita pergilah dalam bahasa kasarnya. Tapi sebenarnya bila Ijat terangkan macam ni, para pendengar kat luar sana, harap kita dapatlah mulakan apa dia kata, culture proses tulis wasiat ni supaya boleh diuruskan dengan betul, diuruskan dengan teratur. Tak adalah nanti bila yang ni pergi bergaduh sama kita kan. Ini kebanyakan orang Melayu, to be honest, sorry to say, orang Melayu kita hidup okey, bila orang tu dah pergi, ya Allah, yang sana adik-beradik bergaduh, pakcik makcik bergaduh, memang tak elok sebenarnya. Betul. Okey. Dah selepas orang tu mati kan. Yes. Kan? Dah selepas orang tu mati pula kan. Yes. Besar. Yes. Bergaduh anak beranak. Okey, Ijat. Kita orang ada baca macam soalan lah. Dia kata betul ke dekat Malaysia ada wujud macam ada beza menyimpan wasiat sendiri dan juga menyimpan wasiat di pejabat wasiat. Ada perbezaan tak? Ada perbezaan sebenarnya. Sebab kalau macam mana nak cakap, kalau kita buat wasiat sendiri, simpan sendiri, benda tu boleh jadi disputable. Faham tak? Sebabnya kadang-kadang orang dulu kan kita tak ada kaedah-kaedah yang macam sekarang ni. Kan dulu buat wasiat pakai tangan, saksi pun mungkin kawan baik dia which is dah meninggal dunia juga. So benda-benda macam tu menjadi tanda tanya. Betul ke? Entah-entah orang tiru tanda tangan, tiru handwriting arwah ayah dia kan. So sebenarnya benda tu seboleh-bolehnya dan sebijak-bijak dan sebaik-baiknya adalah kita merujuk kepada orang yang lebih pakar lah. Orang yang ada the authority, ada the professionalism dalam hal ni. Supaya benda tu lebih orang kata macam ada kesahihan dan benda tu tak boleh dipertikaikan. Dia tak ada beza sangat sebenarnya kalau nak simpan sendiri ataupun nak diuruskan oleh someone yang lebih arif kan. Tapi lebih baik kita pergi kepada yang lebih pakar lah kan. Sebab sekarang ni banyak je consultancy firm, law firms pun buat apa semua. So kalau kita simpan dekat dia orang, for example kita arahkan dia orang untuk buat wasiat, so ada saksi, pergi stamping for example semua. So benda tu lebih proper dan benda tu susah untuk kita disputekan dekat court. Susah kita nak pertikaikan kan. Tapi bergantunglah kepada keselesaan masing-masing. Sekiranya kalau ada pilihan orang-orang tertentu yang kita percaya untuk jaga harta bagi pihak kan, si mati for example, sebelum si mati meninggal dunia, dia percaya dekat kaum baik dia, for example kaum baik dia tahu ni semua benda daripada A sampai Z, bini ada 3 ada 4, kaum baik dia tahu. So dia selesa macam tu, then dialah orang yang pentadbir hartanya nanti yang diamanahkan. Tapi kalau orang tu selesa dengan company atau for example peguam syar'i atau peguam civil untuk uruskan wasiat dia, tak ada masalah. Okey je mana-mana. Okey. Macam mana pula kalau ada ibu bapa yang degil untuk terus wasiat, macam kalau kat drama-drama macam bagi ubat penendang and then suruh bawa pada sign kan. Ada kan, memang ada kes ibu bapa yang degil untuk wasiat. Okey, seelok-eloknya kita bagi nasihat lah. Kita sarankan orang yang pakar. For example macam mak ayah, jomlah kita pergi jumpa lawyer ni, bagi dia terangkan. Sebab sekarang ni, kalau perasan kan sekarang ni trend wasiat ni tak banyak, tapi banyak orang buat hibah. Perasan tak? Macam hibah sebelum mati, maksudnya hibah ni adalah hadiah sebenarnya. Dalam bahasa Arab, hibah ni adalah hadiah ataupun hadiah dalam bahasa Melayu kan. So hadiah ni lagi senang, it's a straightforward punya case. Tapi ada juga kes-kes yang kena dispute lah, kena dipertikaikan di mahkamah kan. Tapi hadiah ni bila macam Ijat pernah draft hibah, perjanjian hibah ni, it's much simpler and lebih senang diuruskan sebab kedua-dua pihak sign. Orang yang memberi dan orang yang menerima disaksikan oleh dua orang saksi bagi pihak pemberi dan pihak penerima. Dan lepas tu kita boleh pergi dekat stamping office, kita stamp je. So benda tu tak perlu
So itu perbezaan hibah dengan wasiat lah. Cuma wasiat ni like I said lah, setengah parents dia bukan degil, dia kadang-kadang macam tak apalah, kita ikut faraid je, senang. Sebab apa? Nanti kalau aku wasiatkan itu dan ini, anak-anak aku bila aku mati bergaduh juga, kan? So mak ayah ni fikir nak senang, bila aku mati biarlah uruskan ikut faraid. Anak lelaki dapat 1/2, anak perempuan dapat 2/3. Semua ikut dia punya ni kan. Pecahan. Dah lupa dah dia punya banyak Okay, sangat. Ijat. Pecahan tu Macam banyak. Okay, Ijat. Macam hibah tadi. Macam hadiah. Macam you cakapkan lebih senang pengurusan dia, lebih simple dan lebih straightforward. Hibah ni boleh tak kita bahagikan kepada bukan ahli keluarga ataupun seseorang yang bukan daripada beragama, sesama agama kita? Boleh tak? Boleh. Hibah dan wasiat boleh diberikan kepada sesiapa sahaja. Tak kiralah dia ada ahli waris atau bukan, orang beragama Islam ataupun bukan, kawan baik ke, yang tak ada pertalian darah. Tapi faraid tak. Faraid memang specifically for ahli waris saja yang ada talian darah. Okay. Itu faraid itu besar lagi tau skop dia. Yes. Lagi soalan. Adakah hibah boleh orang kata overrule the faraid? Okay. Sebelum kita pergi kat situ, sebenarnya the first rule untuk buat wasiat ni adalah wasiat ditulis ataupun apa saja harta yang kita nak wasiatkan hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada jumlah harta. Tak kisahlah kau kaya macam mana sekalipun, mak ayah kita kaya macam mana sekalipun, wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3 harta si mati, selepas mati, selepas ditolak hutang yang semua yang Ijat bagi tahu tadi, hutang uruskan jenazah dan juga hutang piutang dia lah kan. Selepas itu dan wasiat dibacakan dan harta yang ditinggalkan itu dipecahkan mengikut wasiat yang ada. Tetapi dia punya syarat wasiat tu hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada total amount atau total harta yang dia ada. Faham. Wow. Kalau lebih wasiat itu dikira terbatal. Faham. Dan kena ikut straight away terus turun ke faraid terus. Semua harta itu terus directly turun ke faraid. Hibah ni berbeza. Hibah ni wasiat dan hibah dilakukan semasa si yang punya harta masih hidup. Maksudnya wasiat itu dia tulis semasa dia hidup. Tiada undue influence. Undue influence tak ada peras ugut, tak ada orang macam letak pisau kat sini kau tulis wasiat macam ni, tak ada. So maksudnya dia buat dengan rela hati, suci hati, dan tidak berlandaskan perkara-perkara yang tak elok lah. For example macam aku wasiatkan 100,000 duit aku selepas aku mati kepada rumah perjudian. Tu tak boleh lah. Dia tak boleh benda-benda yang tak elok, benda-benda yang melanggar syar'i, melanggar syarak tidak dibenarkan. Itu antara syarat-syarat wasiat lah. Menarik. Bagaimana kedudukan wasiat kalau kita cakap pasal waris tadi kan, kepada anak angkat yang bukan darah daging kepada si mati? Okay. Kalau wasiat kepada anak angkat tak ada masalah. Like I said, dia punya syarat-syarat dia tidak tertakluk kepada sesiapa sahaja, dan Muslim pun boleh. Anak angkat boleh mendapat wasiat dengan syarat tidak melebihi 1/3. Itu tak ada masalah. Cuma anak angkat ada masalah jika dibahagikan ikut faraid. Ya, sebab anak angkat tidak dapat. Betul. Tapi kalau macam contohlah harta banyak kan, 1/3 tu bagi family banyak kan, nak bagi ke anak angkat kan. So anak-anak kandung ni still boleh bawa ke mahkamah and dispute wasiat tu, whether the validity, the amount and everything, semua tu masih boleh being disputed lah. Okay, Ijat, apa benda yang tidak boleh diwasiatkan? Okay, sebenarnya wasiat ni kan ada banyak kategori. Dia ada wasiat yang diwajibkan, wasiat yang diharuskan, wasiat yang dimakruhkan dan wasiat yang diharamkan. So the question is a specific one. Wasiat yang tidak dibolehkan, maksudnya diharamkan, adalah yang pertama is duit pencen, yang kedua adalah harta pinjam, yang ketiga adalah perkara yang diharamkan oleh syarak, ataupun dan yang terakhir adalah wasiat, harta yang diwasiatkan yang bertujuan memudaratkan ahli waris. For example,
yang pertama, yang kedua tu jelas Yang pertama, yang kedua tu jelas adalah duit pencen. Yang kedua adalah harta pinjam, maksudnya bukan harta dia. Tiba-tiba dia nak wasiatkan harta tu, tak boleh lah. Yang ketiga tu, perkara yang diharamkan syarak tu. Tadi ada Ijat dia sentuh sikit tadi. Ijat kata macam, kalau kata harta tu diwasiatkan untuk ke, tempat perjudian for example, kan, menaik taraf tempat perjudian for example, so tak boleh. Benda tu memang diharamkan. Ataupun bertujuan memudaratkan waris. Contoh, saya bagi harta ni, saya bagi duit ni, saya wasiatkan kepada si A untuk engkau bunuh anak aku nanti. Contoh, memudaratkan harta si mati. Ataupun aku nak kau make sure anak aku ni tak dapat kerja bagus. So memudaratkan si waris. So tak boleh benda tu. So diharamkan lah basically. Right. I dah buat wasiat, dah confirm, dah seal dah wasiat. Boleh tak I nak ubah wasiat tu? Dan bila masa yang tepat untuk I ubah tu? Boleh. Wasiat boleh diubah sementara si pewaris, pemegang pemilik harta ni masih hidup. So dia boleh diubah selagi tidak melanggar syarat wasiat lah. Yang sebelum ni tadi, tidak boleh melebihi 1/3 and everything semua tu. Seperti tidak boleh berdiri di sebah yang harta yang dibolehkan. Itulah, dibolehkan. Boleh, tak ada masalah. Yang ni, bila kita boleh ubah wasiat tu? Anytime ke dia ada specific period? Anytime pada masa orang yang punya harta tu masih hidup. For example, kalau ayah kita dah buat wasiat, kalau selagi dia masih hidup, selagi masih bernyawa, masih waras, masih boleh sign the agreement, masih boleh ditukar, tak ada masalah. Tapi kalau dia dah mati, tak boleh. Okay. Itu dia ya pasal wasiat. Sebenarnya kan Ijat, kalau nak cakap pasal wasiat ni banyak lagi Ijat. Ada banyak cabang-cabang dia kan. Lebih baik kita merujuk kepada orang yang lebih arif. Basically. Betul. Sebab terlalu banyak cabang. Tapi betul Ijat, thank you so much for your explanation. Sebab ada benda-benda yang kita orang macam, okay, betul tu buka minda. Macam thank you. Buka minda tau. Macam very informative. Macam I see. Dia macam soalan-soalan lazim yang orang cakap soalan bodoh yang untuk macam segan nak tanya. Betul. Tak apa, okey je. Okey. Untuk menutup ya segmen siapa itu ini, untuk ke segmen seterusnya, kesimpulannya Ijat, betul kan, kalau aku salah betulkan tolong. Kesimpulannya, penulisan wasiat amat digalakkan untuk kita kerana ia dapat memudahkan pihak pewaris untuk membuat urusan-urusan pembahagian harta pusaka basically. So digalakkan lah ya. Okay, so kita ke segmen seterusnya Ijat. Segmen ini kita orang panggil segmen makan. Tadi dah serius masa wasiat, apa ke benda ni, kita lapar dah. Sekarang ni kita dalam segmen makan-makan ni, kita nak tahu apakah makanan yang paling last, yang paling terbaru korang order, and please review kan makanan tu. Okay, kita mula dengan Adi dulu. Okay, I tak sabar sebenarnya sebab I baru order ni malam tadi. Okay, malam tadi. Sekarang ni kat sini siang. I order daripada Roti King. Dekat London. I order roti canai dengan kuah dal. Diorang ada jual macam-macam kuah lah. Ada jual kari ikan, ayam, daging. So, dia punya roti canai, macam mana kita makan roti canai kedai mamak dekat Malaysia, macam tu jugalah rasa dia. Malaysia restoran kan? Dia Malaysia restoran. Roti King. Roti King. Dia ada jualan. Maksudnya kedai Indian ke, Arab ke, ataupun Melayu kita? Malaysian. Okay. So dia jual nasi goreng, mi goreng semua ada lah, laksa semua. Tapi dia ni terkenal dengan roti canai dia kat sini. Yang ini I bagi siapa nak pergi London nanti, duduk London ke, kalau rasa rindu nak makan canai, boleh cuba call atau Google Roti King. Yang ini I bagi markah cucuk bintang. Cucuk bintang lagi. Markah cucuk tekak. Markah cucuk tekak 4.5 cucuk tekak. You reserve another 5% tu kira sebab macam sebab jauh. Jauh, yes. Okay, kita tak tahu. Okay. Kita tahu Ijat pula, apa makanan yang paling terbaru Ijat order? Yang paling baru sekali, baru makan tadi dinner,
Ijat makan spaghetti aglio olio. Actually that's my favourite lah. Tadi Dekat kedai depan rumah je, Humble Food Cafe. Sorry, bawah Humble tu Food Company. Humble Food. Aku selalu lalu je macam Kenapa? hmm. Okay. Kenapa Ijat pilih? Because yang pertama, because the taste sedap, ikut tekak kita lah kan. Okay, so for me, the taste is simple and just nice. Yang kedua, because of the price. It's cheap. Dan portion dia just nice for dinner. Sebab dia ada regular, dia ada large. So kalau ambil regular tu memang just nice lah for dinner. So tak kenyang sangat lah malam. Ini kedai ni jual apa dia, pasta ke atau Italian ke atau pizza ke apa? Dia campur-campur ni. Sebenarnya Humble Food Company ni dia ada dia punya specialty actually laksa goreng. So dia ada lamb chop, chicken chop, pasta, and then dia ada cream brulee pandan. Okay, so alio tu tadi you bagi berapa markah cucuk tekak? 4.8 out of 5. 4.8 out of 5. Wow. 4.8 out of 5. Oh, this close to 5 dah kan. Tapi recommended lah kan, maksudnya 4.8. Recommended. Aku selalu lalu je macam order ke tak ke kan. Dia dekat sebelah corner. Dekat mana? Sebelah Mom's Place. Mom's Place. Oh, yes, boleh. Correct. Dia macam cream brulee pandan tu memanggil-manggil. Boleh. Stock up je kat rumah. Kau pula Lan? Apa? Okay. Lan pula. Kita ni Ijat mesti tahu dia macam kawasan kejiranan kita. Nasi kukus Ilham. Pernah order tak? Yes. Itu yang dekat yang kau pernah bawa aku tu kukus Islam. Ilham sedap. Kari dia macam ada lagi kan. Nasi itu kukus lah Ilham. the latest Lala makan. Ayam gorengnya macam dia macam tak healthy ayam goreng dia yang macam very juicy and sedap, dan then dia ada kari nenas dia, bertikin bili nenas bagus untuk kesihatan. Alright, okay. Berapa markah cucuk tekak? Itu aku bagi 5. Wow. 5. Okay, sekarang kita beralih kepada tolonglah recommend tempat makan yang sedap. Walaupun kita tak dapat dine in, kita boleh order. Okay, Adi, please gunakan kuasa throwback kau untuk recommend tempat yang sedap untuk dimakan di Malaysia. Okay, aku minggu ni bukan sahaja menggunakan kuasa throwback, aku juga menggunakan kuasa rentas negeri, daerah semua. Kali ni, minggu ni, aku nak review satu tempat ni memang sedap. Okay, ikan cencaru goreng belah belakang di restoran Nasi Padang International Hotel, Jalan Transfer Georgetown, Penang. Itu 100%. Dia boleh termimpi-mimpi. Itu setuju. Tak apa, yang kat Penang tu rasanya memang sebab aku pernah dulu duduk kat Penang 4 tahun. Kalau memang itu memang sedap. Aku rasa memang tahu. Okay, ikan cencaru goreng belah belakang di restoran Nasi Padang International Hotel, Jalan Transfer Georgetown, Penang. Tak silap aku, dia punya restoran berdepan dengan stesen Caltex. Yang itu aku bagi markah cucuk tekak. Kalau out of 5, susah nak cakap. Kalau out of 5, 5.5. Tambah lagi 0.5 kat situ. Nice. Sedapnya tu. Itu memang sedap. Adi walaupun duduk UK, dia tekak Malaysia. Tekak Malaysia. Tekak kampung. Sedap, ya Allah. Okay, Ijat. Okay, sebab bukan Ijat tak suka makan masakan Melayu. Masakan Melayu sebab banyak kan, banyak variety. Tapi kalau siapa-siapa penggemar mi, tak kisahlah mi apa, what kind of mi lah, mi goreng ke apa ke, tapi ada satu dekat Ipoh, mi rebus Ramli. Siapa yang belum pernah cuba, boleh pergi ke Mi Rebus Ramli, ada dekat area Taman Pengkalan Utama. Yang tu memang sedap. I sampai siap cakap dengan owner dia, buka lah branch dekat KL. Sebab memang sedap. Memang sedap lah. Memang sedap.
Kawan-kawan yang datang ke Ipoh kan, kalau diorang tanya, mana Ipoh tempat makan best? Selain daripada yang kedai, apa nama, tak ingat lah yang pagi-pagi tu. So, I will recommend this restaurant. Nasi ganja ya, nasi ganja ya. Ipoh nasi ganja ya. Bukan yang pagi-pagi tu. Apa tak lupa lah nama Hollywood. kedai tu. For breakfast. Hollywood, betul. Yes, kamu orang Ipoh ya? Kamu orang Ipoh ya? Kejap. Kita orang Ipoh. So, okay, yang ini mi ni apa namanya? Kedai apa namanya? Mi rebus Ramli. Mi rebus Ramli. Dia specialty memang mi rebus. So saya bagi 5. Oh, di Ipoh ya guys. Di Ipoh mi rebus Ramli. Okay. Aku pula berapa markahnya? 5. Okay, sorry perfect. Perfect. Rasa dia semua perfect. Okay. Mari kita beralih kepada Sate Minang Pak Yat dekat Paya Jaras, Sungai Buloh. Dulu aku sudah. Wow. Memang sedap daging lembut. Dia macam sate Minang, dia macam lain sikit kan, macam kuah dia lain. Lepas tu dia macam ada nasi impit. Lepas tu dia ada macam bawang goreng lah tadi. Tapi sate Minang sedap. Aku tak pernah rasa sate Minang ni macam mana pula? Kuah dia macam mana pula Kuah dia kuah kacang juga ke? Kuah kacang juga ke? Dia really kuah kacang. Macam mana dia punya? Kuah dia not really kuah kacang, tapi dia macam macam mana nak describe dia, gravy. Tapi sedap lah. Berapa markahnya? So aku tak reti nak macam mendescribe in words rasa kuah nasi sate Minang tu. Dia adalah markah dia 5. Markah cucu cakap dia adalah 5. Okay, yang kat luar sana, siapa yang tak pernah rasa sate Minang macam aku pun tak pernah rasa. Kita ke Paya Jaras. Ijab pun tak pernah rasa. Kita ke Paya Jaras. Kat mana Paya Jaras, Lan? Paya Jaras. Tapi macam memang tepi jalan dekat Paya Jaras. Okay, tapi kau tak tahu lah nama kedai tu. Pak Yat. Kalau Waze tu keluar Pak Yat. Sate Minang Pak Yat Paya Jaras. Sate Minang Pak Yat Paya Jaras. Okay, 5. Kan, tapi dia macam nak cakap kuah kacang untuk kuah sate Minang dia lain kan Ijat? Minang dia macam ada masam-masam sikit Tak ingatlah dia punya dia ada taste dia lain sikit. Not the typical kuah kacang. Yes. Okay. Alright. Okay. Itu dia segmen makan kita sudah berlalu dengan segera walaupun meninggalkan kesan-kesan di tekak ni. Sekarang kita ke segmen terakhir kita Ijat. Segmen di mana kita akan menjemput DJ Lalan dalam segmen Suapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jiwa-jiwa yang berjuang sekalian? Khabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hendaknya berseri ya, di wajah semua ada nur. Okey. Alhamdulillah. Semoga gandingan kita bertiga pada malam ini kita nak bagi kata-kata positif dekat orang di luar sana yang menonton, yang mendengar. Ada di antara kita di luar sana yang sedang bergembira dan ada juga yang di luar sana yang sedang berduka, kan, dalam dunia yang kelam, gelap, mencari sebuah jawapan. So gandingan kita bertiga ni lah macam diharapnya kata-kata inspirasi yang keluar dari mulut kita bertiga ni semoga dapat memberi jalan kepada yang mendengar dan menonton. Okey, persilakan Adi untuk inspirasi ni. Lagi sekali saya lagi dulu. Okey, tak apa. Rahim. Okey, minggu ni kata-kata hikmah yang aku selalu pegang adalah yang ini memang aku selalu pegang lah. Tak payahlah kita nak buang masa susah-susah nak impress orang kat luar sana. Setengah orang sekarang ni budak-budak muda, generasi muda suka nak impress orang kat luar sana walaupun dia bukan diri dia tapi dia nak tiru orang tu ataupun nak provekan dia bagus. Tak payah. Betul. Sebab kalau kau risau apa orang cakap tentang kau, benda semua tak jadi. Kadang-kadang macam aku, okey, tak payah susah lah. Pengalaman aku sendirilah sebenarnya. Dulu aku risau sangat apa orang cakap pasal aku. Aku nak buat benda sikit je macam, apa orang kata? Aku nak buat benda ni sikit macam lama-lama apa yang macam cita-cita ataupun kita punya kerja semua tak jadi sebab kita risau apa orang cakap. To be honest, kadang-kadang orang kat sana tak kisah pun apa yang kau buat. Jadi for you guys out there, tak payah nak
apa kata risau sangat apa orang cakap. Buat aja kerja kita, jaga diri kita sendiri. Yang penting jangan menyusahkan orang lain. Okay? Okay, basically don't waste your time to impress others. So do what you love and love what you do. Okay, that's all. Yes. Agreed. Setuju. Okay, Izzat pula? Kata-kata inspirasi saya malam ni, wah. Actually, this is my life philosophy lah sebenarnya. But I like to share this. It is in English. Kata-kata ni datangnya daripada seorang Westerners lah. Tak ingatlah nama dia siapa. To be trusted is a greater compliment than to be loved. Okay, to be trusted is a greater compliment than to be loved. Ni sebenarnya walaupun daripada Mat Salleh, tapi apa yang Izzat dapat untuk diadaptasikan ke dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim adalah hubungan kita dengan Allah. Okay, for example, like how do we love Allah, Nabi Muhammad SAW, kalau kita tak percaya dengan kewujudan Allah, dengan sirah Nabi Muhammad SAW. So, benda ni adalah actually kita punya asas kehidupan sebenarnya. Kita trust something first, then the love will be developed on its way. Maksudnya secara semula jadi, secara automatically-nya kasih sayang, perasaan cinta dan sayang tu akan datang secara sendirinya. Bila mana kita letakkan kepercayaan, trust tu at the very beginning, at the very first place. So I take it and adapt into my life, and true enough, kalau kita percayakan sesuatu, insyaAllah kita akan sayang benda tu. Sama juga hubungan kita dengan manusia. Kalau kita percaya orang, kita akan sayang orang. Itu saja daripada saya. Faham. Thank you. That's really nice. Okay, that's really nice. Full Okay. I suka juga yang apa si Izzat cakap, apa-apa kita kena percaya, kita kena menaruh kepercayaan from the beginning, so kita akan dapat love. And then I suka juga apa yang Adi cakap macam jangan tunggu untuk impress orang, don't waste our time. So macam bagi saya macam apa-apa perjuangan kita, tidak akan semua orang akan mengerti apa yang kita pertahankan. Betul. Apa pilihan kita, perjuangan kita, tak ada semua orang akan mengerti. So that's okay for me. Macam kita di sini adalah untuk memajukan diri. Selepas kita buat itu tak jadi, buat ini tak jadi, kita gagal dan daripada mistakes kita tu kita kumpulkan untuk majukan diri. Lepas tu setiap detik dan waktu takkan tunggu kita kalau kita macam duduk berduka je kan. So macam maksud tu macam betul. Buat je asalkan kita bahagia. Kita akan buang masa nak tunggu orang akan mengerti. Orang akan mengerti bila kita successful. Percayalah. Betul. Sekian. Betul. Orang akan dalam bahasa mudah dia, untuk Lalan punya quotes tu sebenarnya, you do you. Yes. Okay dia. Kan, tiga-tiga ni terima kasih, macam tepuk tangan untuk jiwa-jiwa yang berjuang ni. Okay. Thank you Ijat, thank you Lan. Dalam suapan rohani, harap-harap dapatlah kita sama-sama berkongsi dan juga ambil iktibar sikit sebanyak dalam segmen ni. Itu dia, selesai sudah segmen suapan rohani. Tibalah kita ke penghujung podcast The Laram Show. Ijat, ada apa-apa ucapan ataupun kalau nak kongsi bersama penonton di channel You All TV ni ataupun pendengar-pendengar podcast kita, manalah tahu kalau ada di luar sana yang perlukan khidmat guaman, apa ke, silakan kongsikan macam mana dia orang nak kontak Ijat. Oh boleh, tak ada masalah. Okay, untuk siapa yang perlukan khidmat nasihat, sama ada daripada sudut syariah ataupun sivil, perundangan sivil atau perundangan syariah, boleh kontak saya. Boleh email mfaizalizat@gmail.com. InsyaAllah nanti kalau ada masa saya akan reply. Boleh juga through Facebook, bukan Facebook, Instagram kan pun senang juga, tak ada masalah. Just follow me, Faizat, and then nanti saya akan accept your request, and bolehlah DM saya dekat situ. And untuk kata-kata terakhir guys, the cases for COVID-19 is quite overwhelmed sekarang ni, so please stay safe sekarang ni. Tak ada apa yang boleh bantu diri kita selain diri kita sendiri. So stay home, stay safe, and take care of ourselves lah.
Thank you so much. Betul, Lalan. betul, Thank you so betul. much, Eddie. True. Betul. Ya, thank you so much. Betul, kat luar sana tolong, yang penting jaga diri kita sendiri, jaga orang-orang tersayang keliling kita, be responsible, bertanggungjawab. Okeylah, terima kasih para pendengar The Laram Show yang kat luar sana podcast dan penonton The Laram Show. Jangan lupa teruskan sokongan anda semua dengan membeli barangan ataupun produk dari Laram Lifestyle di laman web kami di www.laramlifestyle.com dan anda boleh menikmati diskaun sebanyak 10% dengan menggunakan promo code kita The Laram Show. In one word, rapat-rapat semua The Laram Show. Okay? Lan, untuk semua yang nak mendengar kita punya The Laram Show, episod-episod yang lalu, episod yang akan datang, korang boleh dengar di Spotify The Laram Show, dan please follow Instagram page kita the.laram.show. Dan terima kasih Adi, terima kasih Ijat. Sehingga kita berjumpa lagi. thank you so Thank much. you, Lalan. Thank you, Eddie. Kita akan bertemu dengan guest-guest kita dalam episod akan datang dalam The Laram Show. Bye-bye. Bye. Bye.